الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik Jabatan Kuasa Serau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah impunkan kita di dalam surau yang mulia ini dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah selepas ini setiap waktu kita akan solat berjamaah. Tajuk kita malam ni pun solat fardu. Itu tajuk kita malam ni ya. Fadilat atau kelebihan solat fardu. Jadi berjemaah bagi orang lelaki hendaklah solat berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah, Nabi mengatakan solat seperti itu sesat. Sahih hadis tu. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sahih hadis ni. Boleh dapat dalam kitab Sahih Muslim. Itu pun sebahagian apa dia? Hadis tu panjang. Apa kata Nabi tadi? Walau annakum sallaitum, sekiranya kamu semua semayang fi buyutikum, dalam rumah-rumah kamu, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kerana Nabi tak pernah semayang seorang. Dia masih berjemaah walaupun dekat nak wafat, jemaah lagi. Tengah sakit teruk tu, ambil uzur, pingsan. Sedar-sedar tanya sahabat, kamu dah semayang ke belum? Nunggu Rasulullah kan. Rasulullah pun ambil uzur balik.
Pensan batal wudu kan? Ambil wudu balik. Dia ambil wudu balik, pensan lagi. 4 kali. Pensan sedar. Yang keempat ya. Sedar balik. Disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Dia tak jadi imam dah. Itulah Nabi sembahyang pun berjemaah juga. Ya, walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum. Apa arti la dhalaltum? Maka sesatlah kamu. Sesat orang sembahyang rumah seorang. Ni orang lelaki ya. Orang perempuan nak apa? Orang lelaki mesti berjemaah. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna, dia sembahyang di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Itu paling koman ya. Kalau seorang-seorang di rumah, itu sesat itu. Baik, mari kita habisi hidup kita ni. Kerana kita bukan lama benar nak hidup ni. Habisi saki-baki nyawa kita ni dengan kita mengerjakan ibadah secara berjemaah. Ya. Jangan seorang-seorang di rumah. Tengok. Sambung lagi pembacaan kita dalam solat fardu ya. Untuk malam ini, siapa ada kitab buka muka surat 145. Yang Rumi, yang Jawi saya tak tahu. 145. Saya tak bawa yang Jawi pun. Tajuknya perihal solat. Perihal solat. Jangan meringan-ringankan solat. Siapa meringan-ringankan solat, dia akan dapat 15 seksa. Itu dah kita baca dulu. 6 di dunia, 3 ketika nak mati, 3 lagi dalam kubur, 3 lagi di akhirat. Ingat nombor tu, 6, 3, 3, 3. Bukan nombor ekor ni. Seksa bagi orang yang meringan-ringankan sembahyang. Itu dah kita baca dulu ni. Jadi bab sembahyang ni, apa yang dia nak cerita tentang sembahyang ni? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, artinya apa? Sembayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembayang. Sebab tu kita nak sembayang, kena ikut Rasulullah. Takbiratul ihramnya ikut Rasulullah, rukuknya ikut Rasulullah, i'tidalnya ikut Rasulullah, sujudnya ikut Rasulullah, duduk antara dua sujud ikut Rasulullah. Apa saja daripada mula sampai habis. Kena. Itu sebab sahabat-sahabat catat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi ikut. Allah pun perintahkan kita supaya mengikut Rasulullah. Kerana dia adalah contoh yang terbaik. Sembahyang yang terbaik ialah sembahyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab suruhnya kita ikut dia. Allah perintahkan tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik dalam apa juga bidang kehidupan. Kena ikut Rasulullah. Semayang ikut Rasulullah, puasa ikut Rasulullah, didik keluarga ikut Rasulullah, ekonomi ikut Rasulullah, akhlak ikut Rasulullah, apa saja kena jadikan bagi dia sebagai contoh. Terutama semayang, kita terang cerita bab semayang ini. Jadi semayang kamu tu ikut cara Rasulullah semayang. Tengok apa rasminya. Terjemahan hadis yang saya baca tadi. Sembahyang olehmu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Mana kamu tengok aku sembahyang, gitu dia ikut. Jangan berbeza dengan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah. Itu sahabat-sahabat catat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ini hadis masyhur ni. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Cakap Melayunya apa? Barang siapa meninggalkan sembahyang padahal sengajanya, maka sesungguhnya jadi kufur ia, hal keadaannya yang nyata. Nyatalah kufurnya. Ya, ulama-ulama mazhab, 3 mazhab tu mengatakan kufur tu kufur betul-betul, kafir betul. Cuma Imam Syafi'i dia terlalu berhati-hati sebelum mengkufurkan sesiapa.
Sebelum menjadikan siapa tu apa, dia tak ada apa budaya takfir, tak ada pada dia mengkafirkan sesiapa. Dia sangat berhati-hati. Kata di Imam Syafi'i, kufur tu bukan kufur hakiki, bukan kufur akidah. Kufur tu artinya kufur nikmat, berdosa besar. Kufur tapi berdosa besar. Bukan kafir betul-betul kafir, bukan. Itu kata Imam Syafi'i. Atau kufur nikmat pun. Satu waktu tinggal semayang, tuan-tuan, saja sengaja tinggal semayang satu waktu, masuk neraka 40 tahun. Siapa lalu nahan yang ke tangan? Satu waktu tinggal tu, masuk neraka 40 tahun. Kalau sepanjang hayat tak pernah semayang, bayangkan. Umur 70 tahun tak pernah semayang. Macam cakap ni, 82 tahun tak semayang macam. Tak tahu lah berapa. Satu waktu je 40 tahun. Itu 40 tahun akhirat tu tuan-tuan dan puan. Bukan 40 tahun dunia. 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Kira lah. Cikgu ramai. Cikgu pensin pun ramai. Cashier pun ramai. Kira. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruh alfasanatin mimma ta'udun. Setiap minggu baca di Imam. Pada hari yang mengikut kiraan kamu ialah satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun alfasanatin, 1000 tahun di dunia ni. Jadi kalau 40 tahun berapa? 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? Kuis perdana malam ni. 40 kali 1000, 40,000. Kali dengan 365 tahun berapa? 40,000 kali 365 berapa? Tak tahu, biar saya jawab. Saya yang tahu jawab seorang. Saya seorang je pandai. Yang lain semua tak pandai. Kenapa saya pandai? Sudah siap kira di rumah. Tajuk ini tak berapa ratus kali dah saya bicarakan. Ikut tahun dunianya 14,600,000 tahun dunia. Siapa lalu nahanya? Satu waktu tinggal tu. 14,600,000 tahun dunia. Jadi jangan sengaja-sengaja nak tinggalkan semayang ya. Semayang tu penting sangat. Kerana dia tiang agama. Surau ni kalau tak ada tiang macam roboh. Agama begitu ke? Tak ada semayang roboh. Ini siapa ngapun? Nabi ngapun? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Kita ingat yang merobohkan agama itu Benjamin Netanyahu, George Bush, Robert Karadzic, Ashin Wiratu. Kita ingat itu yang merobohkan agama. Nabi tak sebut pun nama-nama itu. Nabi kata yang merobohkan agama itu ialah orang yang tak semayang. Siapa tak semayang? Kadang-kadang anak-anak kita peroboh agama lah tu. Kadang-kadang isteri kita peroboh agama lah tu. Sebantai tidur dengan kita. Rupanya tidur dengan peroboh agama. Kadang-kadang suami kita, kalau isteri-isteri tu ada suami tak semayang, peroboh agama lah tu. Bersuamikan peroboh agama. Dapat benih peroboh agama. Dapat anak, benihnya dari peroboh agama. Kerana suami tak semayang. Itulah seterusnya. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita peroboh agama tu. Kerana dia meninggalkan semayang. Man tarakma wa faman aqamaha faqad hadamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Itu semayang penting sangat ya. Jangan tinggal. Ini hadis yang kita baca tadi apa? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan semayang padahal sengajanya, maka sesungguhnya jadi kufur ia hal keadaannya nyata. Nyata kufurnya, terang-terang.
Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Nyata kufurnya. Yakni jika diingkar bagi wajibnya, dia kata sembahyang tak wajib, itu kafir betul. Diingkar wajibnya sembahyang tu. Tapi kalau dia kata aku tahu sembahyang tu wajib, tapi aku saja malas, itu berdosa besar. Tapi kalau dia kata memang sembahyang tak wajib, penat je kau sembahyang tak apa tak guna, itu kafir. Terus kalau mati dalam keadaan itu, mati kafir itu, kekal abadi dalam neraka, ya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru, dan mereka yang ingkar, wa kazzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada kebangkitan, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Allah kata ada siksa kubur, dia tak percaya. Allah kata ada syurga, dia tak percaya. Allah kata ada neraka, dia tak percaya. Wa kazzabu, mendusta ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dia. Jadi jangan meringan-ringankan sembahyang. Mesti agenda utama kita mesti sembahyang. Kemana saja kita pergi hari itu, pastikan kita sembahyang di mana, berjemaah. Nak kepo tak mana ada berjemaahnya. Nak ke Tapah mana ada tempat jemaahnya, kena tahu. Nak ke kampung Gajah ada tak tempat jemaahnya. Kena cari tempat jemaah, jangan seorang-seorang je. Jadi yakni jika diingkar bagi wajibnya atau dikehendaki dengan kufur itu siksa yang sangat, tiada kufur hakiki. Itu kalau ingkar kufur, kafir betul. Kalau tak ingkar, kalau dia kata tak wajib, dia kata itu hukumnya, itu kafir betul-betul lah. Allah mengatakan wajib, dia kata tak wajib. Itu kafir betul. Tapi kalau dia mengaku dia tahu benda tu wajib, tapi dia saja tak nak buat, saja malas. Macam-macam lah alasan tak nak sembahyang tu. Sibuk lah, mesyuarat lah. Itu berdosa besar. Dikehendaki dengan kufur itu siksa yang sangat, yang bersangatan lah. Tiada kufur hakiki. Itu kalau dia tak mempertikaikan wajibnya sembahyang tu. Tiada kufur hakiki jika tiada ingkar bagi wajibnya. Dan tersebut dalam Qurratul Uyun. Qurratul Uyun nama kitab, ya. Qurratul Uyun, penyejuk mata. Cakap Melayunya, penyejuk mata. Mata-mata kita tu. Qurratu tu artinya penyejuk. Uyun tu mata-mata. Qurratul Uyun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada berbeza antara muslim dan musyrik melainkan meninggalkan sembahyang. Beza antara orang beriman, orang Islam dengan orang musyrik ialah meninggalkan sembahyang. Orang musyrik dia tak sembahyang. Kalau dia sembahyang pun tak ikut cara Islam. Orang musyrik sembahyang juga, orang Hindu sembahyang, orang Buddha sembahyang, tapi tak ikut cara Islam, cara dia lah. Itu bezanya. Orang Islam sembahyang bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu sembahyang orang Islam, ya. Itu bezanya tentang sembahyang lah. Itu kata Nabi dalam kitab namanya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun. Tiada berbeza antara muslim dengan musyrik. Musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, melainkan meninggalkan sembahyang. Maka apabila meninggal ia akan sembahyang, yakni serta ingkar akan wajibnya, dia kata tak wajib sembahyang, adalah ia jadi kafir. Kafir betul-betul. Orang kafir tak ada bicara lagi, terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihala orang kafir tu ke dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong, dentum seorang-seorang, ya. Itu kalau dia
engkar bahawa sembahyang itu wajib. Terus jadi kafir. Maka jadi kafir dia. Dan daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa memudahkan dan meringan-ringankan akan sembahyang, nescaya diseksa akan dia Allah Ta'ala 15 seksa. Ini baru nak baca apa? Saya ingat dah baca dulu. Malam nak baca. Ada 15 seksa. Bagi mereka yang meringan-ringankan sembahyang. 6 daripadanya pada dunia. Dan 3 tatkala mati. Dan 3 di dalam kuburnya. Dan 3 lagi tatkala keluar daripada kuburnya. Ingat nombor ni. Berapa nombor ni ingat? 6, 3, 3, 3. 3 tu 4 kali. 6, 3, 3, 3. 6 di dunia ni. 3 ketika nak mati. Sedangkan kita akan mati. Siapa tak mati angkat tangan? Bila time kita mati tu matilah. When your time comes, out you go. Dan taklah kamu makan ubat apa pun. Time mati, matilah. Time tak mati, dan taklah apa berlaku pun tak mati juga. Baru-baru ni ada seorang kena langgar. Langgar dia mentokar. Balik dari sembahyang subuh. Tahu siapa orangnya? Tak tahu siapa orangnya? Yang cakap ni lah. Balik dari masjid. Subuh hari Senin, 2 minggu sudah. Berhenti tengah jalan tak ada lain tu. Dia kan ada 2 lorong. Satu daripada Tapah, satu daripada Ipoh. Dah lepas daripada Ipoh tu, lepas lah. Berhenti tengah jalan tu. Berhenti tengah jalan tu, sudah dah terbaring dia. Dah terbaring. Mujur lah, tak ada patah ke. Luka ada lah, patah tak ada. Tergeliat ke apa ke tak. Boleh bangkit pening. Berpusing dunia ni rasanya. Adalah ramai orang situ. Orang balik dari subuh. Dipimpin sampai duduk saya. Duduk kejap tengok baru clear, baru nampak amal. Dah clear tu, naik motor balik. Naik motor baru tak ada apa-apa. Start motor tu boleh hidup dalam motor tu. Betul bawa motor terus balik. Naik motor tu. Lepas kena langgar naik motor. Nampak? Rehat kejap. Tengah rehat tu datang anak pula daripada apa dia. Anak tu nak pergi pejabat tak jadi. Datang tengok saya. Datang pula yang perempuan pun datang juga. Tengok saya. Bawa saya ke doktor swasta depan TMJ tu. Ada tak doktor tu? Doktor Azhar. Bukan Azharnya doktornya. Doktornya orang perempuan. Dia cek lah. Cek tengok ada darah kepala. Ini tak ada kata ni. Pergi hospital. Dia suruh saya pergi hospital. Cek. Takut ada concussion. Tahu concussion? Terentak kepala tu. Kerana itu dia jadi merin ke, jadi gila ke, jadi pensan tak tahu dia apa kebekuan darah di kepala ke. Blood clot namanya. Cek. Pergilah ke hospital. Di x-ray lah. Semua badan saya di x-ray. Daripada kaki sampai tengkuk amat x-ray. Tapi nak scan kepala tak boleh. Kerana tak ada alat di kampung tu. Alatnya tak ada. Depo pun ada. Kena naik ambulan. Dari kampung ni kepo tu naik ambulan. Macam orang apa tak lalu lah. Macam orang terdekat atau terdekat dah. Macam tu. Padahal boleh duduk, boleh berjalan. Macam tu lah sampai kepo. Punyalah ramai manusianya. Bukan saya aja, ramai mana beratus-ratus. Sampai kepo. Dah dekat pukul 4 baru di scan kepala tu. Lepas itu balik kampung. Bila balik kampung, tak bagi doktor tu balik. Nanti keputusan scan tu baru boleh balik. Tidur di hospital 2 malam. Jadi saya pergi hospital tu 3 hari 2 malam. Malam tu tidur, esok tidur lagi, malam ketiga tu baru datang keputusan tu. Dapat keputusan tu, kata doktor tu balik. Dia tak cover apa-apa keputusannya. Agak tak ada apa-apa lah. Ini balik tu, tak ada ngajar pun. Cuti.
Hari Senin cuti, hari Senin memang tak ngajar pun kena langgar. Hari Selasa cuti, hari Rabu cuti, hari Khamis cuti, hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti, hari Ahad cuti. Hari Senin baru mula ngajar. Sampai ke hari ni. Tak ada berhenti-henti lagi ngajar. Itu cerita saya ni. Ada pernah dengar tak? Ada dengar tak saya kena langgar? Tak tahu. Ini cerita ni. Sudah cerita pun. Itu dah. Kenapa? Kerana tak mati lagi. Kenapa tak mati? Allah kata belum mati. Itu di antara kematian kita tu, di antara rahsia yang Allah simpan untuk dia je. Dia je seorang tahu, yang lain tak tahu. 10 perkara saya dah cerita sini ni. Menjadi rahsia Allah. Siapa tak tahu? Manusia tak tahu, malaikat tak tahu, Nabi pun tak tahu. 10 perkara. Sudah saya cerita belum tak? 10 perkara ni. Sudah. Tapi dah lupa mana buatnya. Yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka. Yang ketiga, redha Allah terhadap mereka-mereka yang taat. Yang keempat, takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, perempuan jadi perempuan. Menentunya Allah yang tahu, kita tak tahu. Yang keempat. Yang kelima, semayang 5 waktu tu, yang mana satu jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Allah hanya kamu pelihara lah, kamu akan semayang 5 waktu dan semayang yang pertengahan. Hafizu ala salatis wusta. Hafizu ala salatil wusta. Pelihara lah kamu 5 waktu semayang tu dan semayang yang pertengahan. Itu aja kita tahu, yang lain tak tahu. Itu rahsia Allah. Yang kelima. Yang keenam, nama-nama Allah tu. Kita tak tahu yang mana satu menjadi pilihan Allah Ta'ala. Nama dia banyak, 3,000 namanya. Yang satu tu yang jadi keutamaan sisi Allah, kita tak tahu. Yang ketujuh, jodoh. Jodoh tak tahu. Ada dah orang sampai padam tak ada jodoh? Ada. Kerana dia tak ada jodoh, Tuhan tak tentukan jodoh dia. Yang cakap ni, ada ke tak ada jodoh tak tahu. Bukan tak cari je kan. Tapi siapa tak siok. Dah tu kanyut. Itu jodoh. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wali. Wali kita tak tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia tu wali. Yang ke-9, tarikh kematian. Tarikh kematian kita tahu. Saya tak tahu. Kalau tahu dah mati dah pun. Patut adat je dah mati lah. Dan yang 10, tarikh hari kiamat. 10 perkara yang menjadi rahsia dari Allah. Lain? Allah saja yang tahu, yang lain semua tak tahu. Baik, tengok apa ni. Udah bunyi dah ni. Kita tengok yang apa? Yang memudah-mudah meringan-ringankan sembahyang. Seksa di dunia apa? Dan pada setengah riwayat tiada bertemu dengan Tuhannya. Tak boleh dapat tengok Tuhan tu. Lagi apa? Ada pun 6 seksa yang mengena akan dia pada dunia. Tengok, nombor 1, ditinggalkan berkat pada umurnya. Umurnya tak berkat. Berarti tak dapat pahala. Dari pagi sampai malam tak ada pahala. Sia-sia aja umur, tak ada berkat. Orang yang berkat umur tu kita boleh nampak. Bercahaya wajahnya. Ya? Itu orang berkat umurnya. Macam tok guru dulu. Kan tengok tok guru sekarang ni, yang tengah ngajar ni, jangan tengok. Lagi tengok lagi serabut, lagi tengok lagi serabut. Ini tok guru kita dulu-dulu. Tengok macam mana. Bercahaya-cahaya rupanya berkatnya. Yang kedua, menyapu Allah Ta'ala akan tanda yang solehan daripada mukanya. Tak nampak bahawa dia tu orang soleh. Macam orang fasik je. Kita tengok dia tu berserabut tengoknya. Itu yang kedua ya. Tak nampak tanda kesolehannya. Kalau dia ahli semayang nampak berseri-seri wajahnya. Corang ni saja keadaan mukanya. Itu jenis-jenis semayang tu. Yang tak semayang nampak berserabut apanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiap-tiap amal yang dikerjakan dia tidak diberi pahala atasnya. Puasa tak dapat pahala, sedekah tak dapat pahala, zikir tak dapat pahala, selawat tak dapat pahala. Apa saja selain daripada semayang kalau dia tinggal semayang. Kalau dia tinggal semayang, jalan lain daripada ibadahnya tak dapat pahala. Penat aja, habis suara aja, tapi tak ada pahala apa-apa. Yang keempat,
tiada diangkat doanya kepada langit. Jadi doa tak sampai ke langit. Yang ni tiada mustajab doanya. Gua doa lah sampai keluar air mata darah sekali pun. Tak terima dia Tuhan. Kerana dia tak semayang. Itu sebab semayang itu sendiri ada doa dalamnya. Lepas semayang, doa lagi. Itu diterima dia Tuhan ya. Itu yang keempat. Yang kelima, benci dan marah akan dia oleh segala makhluk pada dunia. Semua marah akan dia. Katak marah, lipas marah, kala marah, pokok marah, daun-daun pokok marah, semua marah. Segala makhluk dalam dunia ni. Tak ada yang gemarkan dia. Yang kelima, benci tu. Dah marah, benci dan marah. Bukan marah saja, benci dan marah. Dan yang keenam, tiada baginya bahagian daripada doa orang solehin. Orang soleh tu dalam doa. Tuk Iman doa untuk kita. Wa jami'il mu'minin wal mu'minat. Termasuk kita lah tu. Al-akhya'i minhum wal amwat. Sama ada hidup ataupun dah mati. Itu untuk kita tu. Tapi kalau dia tak semayang, tak ada doa bagi dia. Tak ada bahagian dia. Itu 6 seksa di dunia ni. Yang mana lalu nahan? Yang kat tangan. Yang mana nak? Satu pun tak nak ya. Ada 3 seksa ketika nak mati. Ya. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia pada ketika matinya. Yang pertama, mati dalam kehinaan. Mati tengah nari. Mati tengah berzina. Mati tengah mencuri. Bukan mati dalam tandas. Mati dalam tandas tu kalau dia ikut adab-adab masuk tandas, itu mati beribadat namanya tu. Bukan mati tengah makan. Mati tengah makan tu kalau dia ikut adab-adab nak makan, dapat pahala. Cuma time dia nak mati, matilah. Mati tengah ngaji nak. Kan tentu masuk syurga lah. Kalau dia bersembang tengah ngaji tu, bersembang anu-anu ngumpat orang tu, terus mati macam. Berdosa. Tapi kalau dia betul-betul menghayati majlis ilmu tu, ketika itu dia mati, serok-serok tu mati, itu terus dapat mati dalam keadaan baik ya. Itu dah dekat mati tu ya. Kehinaan, mati dalam kehinaan. Yang kedua, mati padahal lapar benar. Bagi dia apa saja dalam dunia ni, tak habis-habis laparnya. Yang ketiga, mati dalam keadaannya dahaga. Dia kalau diberi minum akan dia sekalian air laut dunia ini sekalipun, tiada puas daripada dahaganya. Itu 3 ya. Mati lapar, mati dahaga, mati hina. Itu dah nak mati. Di akhirat 3 mati dalam kubur apa? 3 seksa dalam kubur. Yang pertama dipicit, dihimpit bumi tu sampai berselisih tulang rusuk. Dipicit ataupun disempit Allah atasnya akan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Yang kedua, dinyalakan atasnya api. Yang berbalik-balik ia dalam bara api di malam dan siang. Api itu sentiasa je. Menyala je, tak pernah padam-padam. Yang kedua. Yang ketiga, dikerasi Allah Ta'ala atasnya akan ular, datangnya ular. Dan kala. Yang dinamakan ular apa? Suja'ul Aqra'. Nama ular tu Suja'ul Aqra'. Nyebut gerun dengarnya. Krak ni. Itu ular. Panjangnya dari kepala ke ekor ular tu sebulan perjalanan. Panjang ular tu sebulan perjalanan. Dari sini ke mana sebulan? Jalan kaki. Ada dari sini Kuala Lumpur. Lebih. Mungkin dari sini Johor Bahru balik kemari. Itu agak sebulan perjalanan. Itu ular terpanjangnya. Besarnya besar tengkok unta. Tengkok unta tu orang besar tiang. Kecil sikit daripada tiang. Nama dia pun gerun. Suja'ul Aqra'. Dua matanya daripada api. Matanya daripada api. Dan kukunya daripada besi panjang. Tiap-tiap kukunya perjalanan sehari. Kukunya pun sehari perjalanan. Maka katanya, akulah Suja'ul Aqra'. Dia ngabur berkata, aku ni Suja'ul Aqra' ni. Dan suaranya seperti guruh yang keras. Macam lintor. Itu suara dia. Kita lintor takut. Macam tadi ya. Kuat penuh lintor. Takut. Nanti kata ada apa peti, ada apa. Ada kilat. Ini macam lintor suaranya.
Kemudian apa? Telah menyuruh akan daku, kata dia. Dan katanya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang subuh daripada subuh sampai ke zuhur, dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang zuhur daripada zuhur sampai asar, dan aku pukul akan dikau di atas meninggalkan sembahyang asar. Asar tak sembahyang juga, daripada asar hingga maghrib tak sembahyang, dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang isyak. Maghrib dulu, sembahyang maghrib. Daripada maghrib hingga isyak tak sembahyang, dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang isyak. Daripada isyak hingga subuh tak sembahyang. Padahal waktu isyak tu panjang, sampai ke subuh boleh lagi sembahyang, tak sembahyang juga. Habis. Itu datang sujahul aqra' dia. Dan tiap-tiap kali pukulnya tenggelam ia di dalam bumi 70 hasta. Sekali empuk 70 hasta terbenam ke bumi. Congkir balik, empuk lagi, congkir lagi. Empuk lagi. Itu sujahul aqra'. Siapa nak? Siapa lalu Nuhon yang kat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang lalu Nuhon ni? Nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok ni tau. Maka memasukkan akan kukunya ke bawah bumi dan dikeluarkan akan dia. Dicongkir balik. Betul empuk lagi. Maka sentiasa ia di bawah pukul hingga hari kiamat. A'azanallahu min azabil qabri wa fitnati. Artinya kami minta lindung dari Allah daripada azab kubur dan juga fitnahnya. Moga-moga Allah melindungi kami dari seksa kubur dan fitnahnya. Itu seksa dalam kubur ya. Ada pun seksa ketika akhirat. Udah hari kiamat tu, apa seksanya? 3 juga. Yang pertama, mengerasi Allah Ta'ala akan malaikat azab, menghelakan dia kepada neraka jahanam atas kemuliaan mukanya. Dia dalam dunia ni mulia, orang hormat dia, orang sanjung dia. Ditarik atas mukanya sampai ke neraka ya. Daripada padang mahsyar, ditarik sampai ke neraka. Dihela tu artinya diheret. Yang kedua, menilai Allah Ta'ala kepadanya dengan telik murka. Allah pandang dia dengan pandangan murka. Tak ada pandangan rahmat, murka je. Pada waktu berhisab, ketika hisab murka. Dan juga sehingga jatuh daging-dagingnya, habis gugur daging-dagingnya, tinggal tulang aja. Kerana malu benar dengan Allah SWT. Yang ketiga, dihisab akan dia. Dihisab tu dicek betul-betul. Dihisab akan dia Allah Ta'ala sebagai hisab yang sangat, hisab yang bersangatan, hisaban syadidah. Itu yang bersangatan. Kita nak hisaban syadidah ke nak hisaban yasiro? Nak yang mana? Yasiro ke syadidah? Yasiro lah hisaban yang ringan, cek lebih kurang je. Itu bergantung kepada macam mana kita menerima kitab amal kita nanti. Kalau menerima tangan kanan, dapat hisab yang ringan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, cek yang ringan je, cincai je, dan kembali dia bersama keluarga dengan rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan dan puan-puan apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Bukan semua orang dapat ni. Ada Rasul yang tak dapat. Ada Rasul yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan ya. Itu dia hisab yang bersangatan. Hisab yang sangat bagi barang yang ada di atasnya daripada bertambah hisab pada masa yang panjang, dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka. Masuk neraka kata Allah, iaitu sejahat-jahat tempat. Sikit lagi tuan-tuan, habis ke penggal ni, habis. Dan pada setengah riwayat adalah pada tangan malaikat azab itu rantai. Itu orang yang meringankan sembahyang itu, ada rantai di tangannya. Bukan rantai sebagai perhiasan, rantai pengikat. Panjangnya 70 hasta rantai tu. 70 hasta. Dari sini ke mana 70 hasta? Agaknya dari sini ke jalan tu adalah 70 hasta. Maka dikenakan pada lehernya. Diikat lehernya tu. Tangan tu
dibelenggu, ikat sampai ke leher. Pada lehernya. Maka dimasukkan dia pada mulutnya. Dah ikat ke leher, rantai tu masuk ke mulutnya. Dan dikeluarkan dia pada duburnya. Keluar ke punggung. Masuk ke mulut, keluar ke punggung. Kemudian dihela, ditarik, diheret. Dihela akan dia atas mukanya. Sebab itu tuan-tuan, bila ngambil wudu, ada tak nyapu tengkuk? Ada tak? Ada tak? Satu upacara nyapu tengkuk. Masa itulah kita doa dengan Allah. Ya Allah, lepaskan aku daripada belenggu di akhirat. Kita takut kena belenggu esok. Sapu tengkuk, hukumnya sunat. Ikut Imam Ghazali sunat. Walaupun ada ulama yang membida'ahkannya. Tapi ikut Imam Ghazali sunat tu ya. Ya. Kemudian dihela akan dia atas mukanya. Dia ikut muka tu. Bukan belakangnya, mukanya. Maka berseru-seru malaikat. Inilah balasan orang yang meninggalkan fardu yang disuruh Allah Ta'ala. Kemudian maka dibawanya ke dalam neraka. Neraka mana? Orang tak semayang tu. Neraka mana? Ada satu neraka namanya Saqar. Neraka ada 7. Salah satu namanya Saqar. Dia tu untuk orang tak semayang tu. Dia tanya orang neraka Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dia tanya orang neraka Saqar tu, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Jadi jangan kita abaikan sembahyang, jangan kita ringan-ringankan sembahyang, jangan kita cincai-cincai sembahyang tu. Kena bersungguh-sungguh dalam awal waktu, jangan sampai habis waktu. Kerana orang lalai sembahyang, dia akan masuk dalam wail. Wail tu bukan nama neraka, wail tu satu lembah dalam neraka Jahanam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. Nak ke tak? Nak wail tak? Itu dia ya. Bagi mereka yang semayang tapi lalai dalam semayangnya. Baik, sekian dulu. Ini ayat ni akan datang kita baca tu ya. Sambung daripada bab semayang ni. Tak habis cerita semayang. Lagi sekali lagi baru boleh habis insya-Allah ya. Baik, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Salah baca ayat ke kabur lah betul-betul. Kadang-kadang bukan tentu betul ya. Atau salah baca teks ni ke? Ya. Apa yang ulang? Tinggal pun tak kabur. Ya Allah. Saya tanda ni ya. Tadi saya tanda. Kalau kabur tak ada lah apa. Tak apalah ya. Boleh ulang tak? Boleh. Udah habis pun dia ngabur. Atau orang lain pun diam aja. Ya. Tak apalah. Sekian dulu. Ya. Dua kali dah. Ni yang ketiga ni. Yang kedua lah. Yang dulu sekali lah. Yang duduk kali keluar lah. Tak apalah ulang tu. Mana yang buatnya ya. Sekian dulu. Ampun maaf. Nombor satu maaf kerana mengulang. Patut terus ya. Kalau kabur tadi terus aja lah. Jadi itu minta maaf tu ya. Yang kedua kalau ada yang terpukul, terbeliung, terkapak, terhiris, tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Saya tidak cadang nak nyemih dari kampung tadi. Cadangnya nak drop shot aja. Tahu drop shot? Tanya Abu, tahu Haji Abu, dia tahu apa benda drop shot Hati bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Smash pun backhand aja. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.